untuk sesi pada petang ini merupakan sesi kita santai-santai saja, just buat sedikit knowledge sharing. Sebab kalaulah kita expect that kita nak go for deeper untuk Webex punya apps ni, saya rasa kita perlukan at least dalam 48 hours to 70 hours untuk kita familiar dan mahirkan dengan features yang ada. Okay, basically saya setiap session yang saya conduct selalunya saya akan tekankan beberapa perkara lah. Yang pertama, apa yang kita belajar tu kita consider, kita appreciate sebagai new knowledge untuk kita. Okay, especially kita sebagai educators untuk sesi teaching and learning, apatah lagi ada pandemik ni kan, so we should ready lah, kita kena ready sebenarnya untuk buat material delivery dalam bentuk pembelajaran dalam talian. And then yang kedua, kita so far Malaysia tak ada kepakaran lagi untuk develop ataupun even R&D pun untuk apa-apa application yang betul-betul komprehensif. So saya familiar dengan Zoom, saya familiar dengan Google Meet, dan saya familiar dengan Microsoft Teams, dan saya juga familiar dengan Webex. So setiap application yang kita ada tu kita boleh appreciate dan kita guna. And exactly kita tak ada vendor bias lah, kita guna saja as long teknologi tu memudahkan kita guna. Okay, perkara yang ketiga ialah when we are using Webex, saya perasakan since kita ada option, option dalam menggunakan PDP dalam talian, so I think kita get more flexibility lah, especially for educators. So maksudnya each educator tu taklah menggunakan satu-satu aplikasi saja bila sampai masa, and then masa tersebut kita rasa ada lagi application yang lebih baik, why not kita cuba. Okay, itu kita sebagai peranan kita sebagai educators. Okay, untuk sesi ini saya lebih pada hands-on guide session. Saya define sebagai hands-on guide session di mana saya assume yang datang, yang join di session adalah as a beginner. So saya akan cuba sebaik mungkin untuk guide dan tunjuk macam mana kita nak create class, macam mana kita nak manage the classroom, bagaimana kita nak interact with the student, dan saya akan buat beberapa demo activity lah. Walau bagaimanapun pengalaman saya bila kita involve dengan PDP secara dalam talian ni, kita rely kepada internet connection kan. So kadang-kadang bandwidth kita cukup powerful, tetapi inside the network itself tu terlalu congest, terlalu traffic internet terlalu busy dan sebagainya. Especially apabila kita di politeknik lah, kita belum ada kelas, so internet usage tu terlalu tinggi. So hopefully session kita hari ini berjalan dalam keadaan lancar lah. Okay, first thing first saya ucapkan good luck untuk semua. Okay, right. Untuk topik santai saya pada hari ini adalah saya suka berkongsi tentang, saya define dua catchy words ataupun words yang sedap kita dengar, iaitu synchronous and asynchronous learning. Bila kita refer all jurnal yang ilmiah, so the trending in education which related to synchronous and asynchronous learning ni memang very popular. Okay, so bila kita bercakap tentang pembelajaran dalam talian ataupun PDP secara dalam talian, sebenarnya ada words yang betul lah, bukan pembelajaran dan pengajaran atas talian, tetapi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Saya pun baru jumpa malam tadi untuk make sure that words yang saya guna tu betul. Okay, so synchronous and asynchronous ni as far as we are concerned, dia ni merupakan bila kita sebut PDP dalam talian, okay, synchronous asynchronous ni kita boleh assume sebagai dua essential konsep ataupun konsep yang kita perlukan apabila melaksanakan PDP secara dalam talian. Okay, so synchronous ni kita boleh define sebagai it happen in a time lah ataupun dalam real time punya teaching. Asynchronous ni adalah selepas kita mengajar and then kita record session tu, and then kita play video, so kita bagi pada student. So secara tidak langsung berlakunya sesi asynchronous. Alright, cuma di sini saya tekankan konsep PDP yang kita guna pakai ialah kita menggunakan aplikasi Webex. Sebenarnya apabila kita menggunakan sesuatu aplikasi sama ada Webex, Zoom, Teams dan sebagainya, these two konsep memang ada dalam pengajaran kita. And then bergantung kepada aplikasi apa yang kita guna. Tetapi these two concept perlu ada. Okay. Alright, so saya move next. Okay, objektif daripada sesi ini ialah saya expect that attendees selepas kita habis at least attendees
boleh familiar lah dengan a few features dan functionality yang ada dalam WebEx app. Okay, at least tak boleh ke semua pun tahu bagaimana kita nak initiate dan start untuk kita execute kita punya kelas kita. Okay, second is we try actually attendees juga boleh create collaborative learning dengan menggunakan WebEx platform. Ini saya juga akan demo. Collaborative learning ni actually dia punya terminologi dia agak besar, tetapi saya cuba define bahawa dalam WebEx kita boleh embed video dan sebagainya. Iaitu begitu juga seperti mana aplikasi-aplikasi yang lain lah. Okay, the third one is creating, okay, melalui WebEx app juga, saya akan demo macam mana kita nak create online exam material. So dalam WebEx, at least ada function atau template untuk kita bangunkan soalan. Dan untuk soalan yang berbentuk objektif, ianya boleh kita set sebagai auto-grade. Bila student jawab, student dapat markah automatically. Kita boleh set. Dan ada juga format soalan yang disediakan adalah open-ended question, ada juga fill in the blank dan sebagainya. Okay, dan saya akan preview dan saya akan demo sekejap lagi dan kita cuba lihatlah. Okay, next, bila kita guna WebEx, selalunya kita akan deliver exam. Bila kita online, deliver exam, kita develop content atau develop assessment material dan kita upload ke dalam server. Dan kita bagi password ataupun account pada student akan ambil exam pada bila-bila masa. Itu normal. Tetapi by using WebEx, kita boleh encourage, kita boleh proctor exam kita supaya berlaku dalam real time. Maksudnya kita set masa dan student akan sit for exam pada masa yang kita tetapkan. So kita boleh monitor sama ada student tu start pukul berapa, habis pukul berapa. Okay, saya akan demo sekejap lagi. Saya rasa ada mesej masuk tapi saya tak boleh baca mesej tu sebab saya full screen untuk PowerPoint. Bagi saya ambil objektif dulu, dan yang objektif yang terakhir adalah saya akan demo bagaimana kita communicate and interact with students during online class. Okay, this very important lah. Kita walaupun kita selalunya dalam conventional teaching kita dalam kelas kita facing with students, okay, tetapi kita boleh marah students, kita boleh identify student tu bising, main phone dan sebagainya. Tetapi bila kita online, okay, kita boleh juga tarik perhatian pelajar. Kita tak naklah kita tak tahu langsung apa student buat di belakang tu. So ada cara dia. Okay. So saya akan cuba demo lah dalam sesi ni. Dr. Nizam, ada soalan apa-apa ke? Saya tengok pop-up tadi. Okay, kita ada soalan tadi, boleh tak LMS daripada Encik Gaddafi Syari penggunaan WebEx ni, boleh tak WebEx ini digunakan melalui LMS CDOS? Actually dalam LMS CDOS kita boleh letak link sajalah. Letak link dan kita access ke dalam CDOS platform. So students akan klik daripada situ. Okay. Alright. Integratekan melalui link lah link, dua platform. Cuma di sini pada saya lah, ini personal view saya. Kita luckily, kita di Politeknik ni, kita dah ada kita punya own LMS sebenarnya. Kita agak bertuah lah. Dan LMS yang kita ada tu, actually CDOS sudah lama established, rasa. Dah more than 15 years. Dan ada penambah enhanced version dan sebagainya. Okay, cuma apa yang kita perlu cari sekarang ialah kita application di luar, contoh WebEx. WebEx kita consider sebagai material ataupun aplikasi yang kita guna untuk online teaching. Kita just complement saja apa yang ada dalam LMS kita. So begitu juga kita guna Zoom. Kita guna Zoom untuk real time meeting with a student. Dan pada masa yang sama kita complement kepada sistem CDOS yang kita ada. So win-win situation dalam case ni lah. Alright. Next, for this 1 hour activity, saya estimate dalam 30 to 40 minutes saja untuk kita finish up this activity. First saya akan buat WebEx tour tentang features and functionality. Saya start with WebEx meeting first. WebEx meeting, bila kita dah boleh conduct for the WebEx meeting, so untuk WebEx apps yang lain saya rasa lebih kurang sama saja. Okay, adalah lebih and ada kurang yang lain. Tapi yang paling penting adalah features yang ada pada WebEx meeting kita explore dulu. So dalam sesi hari ini saya akan sentuh tentang WebEx meeting, dan daripada WebEx meeting saya akan jump to WebEx training. WebEx training ni purposely kita guna untuk training. Dan banyak features yang ada dalam WebEx training sebenarnya. Even kita host for exam, proctor exam, develop soalan online, semua berada dalam
WebEx training. Untuk WebEx meeting ni purposely untuk meeting sajalah. Ya. Okay, so dalam WebEx juga saya akan demo, saya akan tunjuk. Selalunya dalam WebEx kita involve this activity. So setiap activity yang kita buat tu ada activity yang related to synchronous learning activities, dan ada activity yang kita cuba setkan juga related to asynchronous learning activities. Okay, contohnya bila kita start kelas dalam WebEx meeting kita record, dan itu record material yang record tu kita akan bagi pada students. So itu dah dikira berlaku asynchronous learning. Very simple. Okay, and then the fourth activity adalah more on collaborative learning using WebEx, di mana saya akan cuba combine with WebEx and then cuba create satu situasi collaborative learning. So selalunya saya akan join WebEx meeting dan juga WebEx training dan juga WebEx team. Okay, so last but not least for activity for today adalah saya cuba simulatekan exam proctoring using a WebEx. Okay. Alright, sebenarnya bila kita bercakap, saya sentuh sedikit tentang teori tentang ni. Saya stop sekejap. Okay, saya just to share. Di sini saya just nak tunjuk features atau facilities yang ada pada WebEx. Okay, now everyone attendees boleh nampak lah ya. Boleh nampak di mana saya cuba demokan whiteboard. Dr. Nizam tolong confirmkan, nampak ya? Nampak. Siap dengan chat tu boleh nampak, Dr. Okay, alright. Boleh nampak, alhamdulillah. Okay, alright. Saya cuba demokan juga. This is whiteboarding. Kita panggil whiteboarding features atau whiteboard. Okay, whiteboard ni adalah kalau kita ada stylus pen ataupun sebagainya, bolehlah kita conteng-conteng, boleh ajar maths ataupun subjek yang ada calculation dan sebagainya. Contohnya iPad kan, kita ada iPad, so kita boleh guna stylus pen untuk kita conteng-conteng. Tapi kalau guna cursor ni, saya rasa better go for text lah. Okay, right. Okay, bila kita bercakap tentang slide yang tadi, introduction to PDP, tentang synchronous, asynchronous, these are the few keywords yang saya cuba letak. SL stand for synchronous learning. Okay, actually synchronous learning ni kita boleh define sebagai ianya berlaku dalam specific of time lah kita define sebagai berlaku dalam satu masa yang tertentu di mana students, lecturers dan siapa-siapa lagi lah berada, okay, berada dalam satu tempat. Tempat ni actually referring kepada online meeting place lah. Okay. Online meeting place. So this is a definition yang kita boleh buat bagi synchronous learning. So actually kita nak differentiate sajalah. Cuba kita boleh cakap bahawa synchronous learning ni actually occurs in the real time. Okay, lebih jelas lah saya rasa. Dan bila kita sebut synchronous learning, what's the platform, what's the application yang kita boleh guna? Okay, contohnya kita boleh guna, saya define words yang paling mudah lah, VC video conferencing. Contoh video conferencing, salah satu application macam WebEx, Zoom, okay. Ini contoh application yang ada ciri-ciri video conferencing lah. Okay, selain daripada itu kita boleh involve with live streaming, okay. Kita agak boleh buat live streaming, sama ada kita nak guna YouTube, nak guna Facebook dan sebagainya. Ataupun kita boleh ada, at least kita ada something, kita consider sebagai live chat. Okay? Ataupun nowadays kita familiar with VR platform. Okay? Ini pun consider sebagai synchronous learning punya part. Right? So kita clear lah bahawa this is definition of synchronous learning. Kita pegang satu keyword saja, berlaku dalam pada masa yang sama, real time. I'm not sure in bahasa Malaysia, apa Dr. Rizam? Synchronous? Kalau tak silap saya segera. Segera, saya pernah dengar. Segera, betul ya segera Okay, InsyaAllah, betul. InsyaAllah. And asynchronous tak segera? Tak segera, ya. Tak segera, okay, berlawanan lah. Okay, right. Thank you. Okay, untuk asynchronous learning, dia berlaku ni dalam keadaan yang selalunya selepas berlaku pembelajaran real time, selalunya kita record kan. So record kita bagi pada students. So students tu balik dia preview recorded material. Okay. So ini adalah consider sebagai
salah satu method dalam asynchronous learning. Okay, so actually saya rasa boleh dapat beza lah definition bagi synchronous learning dan juga asynchronous learning. Cuma asynchronous learning ni dia lebih kepada flexible of time lah. Okay, berbanding synchronous learning. Synchronous learning kita decide masa, kita decide jam dan kita decide link for our room. So student kena join. But for asynchronous tak perlu. Everything yang recorded, everything yang kita assign, student boleh buat sendiri masing-masing. It's considered sebagai asynchronous. Okay, so itu saja yang definition saya tentang. Ada soalan setakat ni? Boleh teruskan Doktor, belum ada lagi. Okay, right. Silakan silakan tanya soalan. Okay. Okay, now saya slide yang ni lah. Okay, ini saya explain tadi what is online. Online learning actually dia mesti relay pada dua essential konsep ni lah, iaitu synchronous dan asynchronous. And then technology for sure dia akan involve dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, right. This technology dalam konteks hari ini adalah referring kepada aplikasi kita lah, iaitu WebEx. Dan ada juga pesyarah bertanya pada saya, nowadays JPPKK pun always say about the WebEx dan sebagainya. Untuk makluman semua, kita dapat privilege, kita dapat satu bulk account yang banyak untuk WebEx. Okay, so even JPP pun saya dapat tahu ada 1,200 account. So dalam account tu actually kita boleh assign jugalah kepada politeknik, dan politeknik nilai ISEF pun ada dalam 2,000 lebih. So kita cuba wujudkan budaya pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Kita menggunakan apa-apa account yang kita ada lah, tak kisahlah. Since kita ada registered ataupun license account for WebEx, kita akan go for WebEx sebagai nak complement kepada CDOS platform. Okay, right. So what is WebEx? Dalam bila sebut WebEx, actually dia ada empat application yang actually 5 lah, satu lagi WebEx support. Tapi WebEx support ni saya exclude daripada siri yang ini sebab WebEx support ni lebih kepada contohnya unit ICT dah buat troubleshooting kepada PC. So dia tak perlu attend physically, dia menggunakan WebEx as a platform. So agak technical sikit lah, tapi saya exclude daripada sesi yang ni. Alright, saya just stresskan kepada 4 application ni. Untuk WebEx email saya just mention sajalah. Sebagaimana WebEx yang kita guna pada hari ini adalah WebEx event. Alright, kita start with WebEx meeting. WebEx meeting, capacity dia adalah 1,000 user pada sesuatu masa. Okay, maximum capacity 1,000 user. And then for the WebEx training, maximum pun 1,000 user juga. And WebEx event, dia boleh mencapai 3,000 user pada satu sesi. Contohnya webinar kita hari ini, kita running dalam platform WebEx event. So, kita boleh kata sampai 3,000 user as a maximum. And then for WebEx meetings, WebEx meeting ni lebih daripada 30 orang. So, tujuan WebEx meeting ni adalah lebih kepada discussion platform lah, messaging, collaboration dan sebagainya. Okay. Alright. Okay. As mentioned, WebEx meeting 1,000 user, and then the issue is how to start the class using apps for browser. And then dalam WebEx meeting dia akan ada 3 mode. Mode yang pertama actually is host, mode yang kedua adalah presenter, dan mode yang ketiga adalah attendees. Host adalah owner for the room, and then presenter adalah yang membentangkan dalam bilik tersebut, dan privilege banyak pada host. Dan presenter ni adalah cuma tak banyak, setakat sharing, application dan sebagainya. Okay, alright, saya start demo dengan features and functionality yang ada dalam WebEx meeting. Okay, saya stop sharing first. Okay, so now saya cuba share ke browser saya. Okay. Okay, so sekarang ni ini adalah first step saya. Dr. Nizam boleh nampak browser saya? Tolong confirmkan. Boleh. Boleh, okay, right. Okay,
Alright, satu lagi maklumat yang saya nak sampaikan di sini, setakat if I not mistaken, kita ada extra account, bukan extra, free account for WebEx untuk especially untuk instructor academy networking lah. So boleh ambil account ni daripada kita, just fill up the form dan request, so kita boleh dapat free for 4 months or 6 months if I not mistaken. So privilege yang kita dapat pun lebih kurang sama macam license package yang kita guna sekarang. Okay, for those lecturers yang nak mencuba bolehlah download ya. Okay, first bila kita masuk webex.com, and then kalau kita ada account, kita just masuk account kita. Okay, this account yang saya punya. Alright, so go for next. Okay, kalau sambil-sambil tu ada soalan boleh juga stop saya, Dr. Nizam. Okay, ada soalan ni Dr. daripada Wan Izlin Zurani Ishak. Ya. 1,000 user satu masa untuk meeting, kita saja atau untuk pelaksanaan serentak yang menggunakan WebEx? No, kita saja. Kita contohnya saya invite orang yang bertanya, saya invite, so saya boleh invite 1,000 orang. Okay. So 1,000 orang. So orang yang join dalam meeting saya. So kalau pada masa sama ada room session meeting lain, boleh 1,000 orang lagi. Okay. Bermakna 1,000 pada satu-satu sesi lah ya? Ya, pada satu-satu sesi. Dan juga ada pertanyaan ni, host dan presenter boleh jadi orang yang sama ke? Boleh. Boleh kan? Sekali lagi, even presenter attendees tak jadikan host pun boleh. Saya akan demo sekejap lagi. Okay. Alright. Okay, right. So, this is the first interface yang kita akan dapat selepas kita login. Okay, so sebelah kiri saya is home. Home ni dia define tentang actually this kita punya personal preference kita, nama kita dan kita berada di mana. Okay, ada dua button dekat sini. We can do a start meeting for instant meeting. Instant meeting ni selalunya kalau let's say students datang dan minta buat kelas on the spot. Kawan-kawan dia ada 5 orang nak bertanya soalan dan nak berjumpa dengan kita. Kita boleh create start meeting instantly, then student boleh join, lepas tu kita boleh start discussion kita. Untuk schedule ni, kalau let's say kita plan for the next class, mungkin next week class ataupun lagi 2-3 hari atau minggu depan, kita boleh schedulekan kelas kita. Contohnya ialah saya cuba setkan satu session webinar BIPD untuk hari ini. Saya cuba setkan pada 17 hari bulan. So for upcoming meetings, dia akan ada dekat bawah ni. Right? Saya assume yang attendees ni as a beginner lah, so should be okay lah kan? Alright, so saya go for meeting. Saya pergi, okay, sebelah kiri saya ni, meeting. So dekat meeting, dia akan listkan semua aktiviti yang akan berlaku, ataupun saya boleh track balik past aktiviti yang berlaku. Saya boleh tengok balik meeting apa yang saya dah conduct dan apa yang saya perlukan, sama ada dari segi attendance list, recorded material dan sebagainya. Yang this part actually is a recording. Okay, untuk recording, ini list of record meeting yang saya dah record. So, saya boleh download and then boleh preview kat sini. So, kita assume kita conduct class. So, kelas yang kita buat ni, kita akan record. So, selepas kita record, okay, link tersebut akan berada di bahagian ni, my recorded meeting. Okay, so kita boleh download ataupun share dengan student group kita. So, dia orang boleh preview lah. Okay, so, the first one is a preference. Preference ni adalah, okay, ini lebih kepada butiran kita. Contoh general. Okay, account WebEx, kita boleh connect to Facebook untuk kita buat live streaming. Okay, macam saya dah set for live streaming. So, saya already enable for Facebook streaming. Cuma saya nak start ataupun talk saja. Tapi dah ready. Alright. My personal room lebih kepada butiran ataupun preference kita. And then audio and video selalunya by default lah. Kita boleh set juga apa yang kita nak. And scheduling adalah aktiviti yang kita nak set, sama kita buat meeting bila, nak panggil siapa dan sebagainya. And this recording, sama ada kita nak arrange recording material kita tu dalam bentuk thumbnail view ke atau macam mana kita boleh set. Tapi normally yang ni saya tak ambil part lah, saya set sebagai default saja. Okay, next is ada soalan Dr. sekejap Ya. Ada yang bertanya daripada Farul Rafiq, ada limitation tak untuk size bagi recording tu? Atau ada limited?
dia equivalent dengan 2 tera. Selalunya saya pernah praktis dalam, tak salah saya lah, dalam 8 hingga 9 jam video HD. Okey, dia based on satu-satu sesi ataupun kumulatif? No, kumulatif. Okey. 2 tera. Okey. Right, saya jawab soalan ya. Okay, so insight adalah tentang info, history, more on analytical sikit tentang meeting yang dah dibuat so far. Okay, so activity kita record dekat sini. Contohnya, bagi account saya dah host 109 meeting, equivalent to 4,437 meeting minutes. Average count in adalah 10 meeting per minute, and then average session, setiap session adalah 41 minit. Dan average number of attendees per meeting adalah 17 orang. Dan the largest meeting session adalah 764 orang. Okay, the smallest number adalah seorang. Okay, so ini adalah antara data yang captured and stored dalam kita punya account kita. Okay, so the rest is support apa sekolah ya. Okay, saya back. Okay, now saya cuba start. Okay, bila kita schedulekan, saya tunjuk contoh sikit. Okay, schedulekan meeting, kita masukkan by default, ini ada dua ya. Ini selalunya kita guna untuk event lah ya, ataupun Webex for meeting by default, Webex meeting. Okay, for Webex meeting topik, selalunya kita letak kelas kita lah. Contoh kelas kita adalah di KM2A. Okay, lecture apa? Matematik. Okay, ataupun by topik, by apa-apalah yang kita rasa bersesuaian. So password kita letak, okay, ikut letak password yang mudah kita ingat lah. Okay, right, attendees selalunya saya akan praktis, saya letak juga personal email saya. Okay, tujuannya ialah apabila saya letak harap pada golf email, kadang-kadang dia berlaku delay dan sebagainya. So saya keep, dalam kes ni saya letak juga backup as attendees. Tujuannya saya nak dapatkan maklumat untuk kelas yang ini. So start bila? Saya set kelasnya akan start 18 hari bulan pukul 3.40. Alright. Okay. Schedule kan. So saya ada dah satu kelas pada minggu depan. So cara saya distribute pada student, saya copy link dan saya pergi WhatsApp group dan saya akan sharekan dengan student saya. So student akan access melalui link yang saya bagi. Okay, kalau let's say students tu dia join the meeting without link, dia perlukan meeting number dan dia perlukan password. That's all. Okay, clear? Ada soalan tak? Betul jawab. Sorry, ada soalan Dr. Okay. Ada yang tanya berapa lama untuk setiap sesi itu, berapa lama duration yang dibenarkan? Unlimited. Sampai kita stop meeting lah. Okay. Cukup ke? Kan? Cukup. Saya rasa cukup tu. Okay. Right. Okay, kemudian satu lagi Dr. Untuk function recording ni, siapa yang ada authority untuk function recording? Host ataupun owner room. Dalam kes yang webinar hari ini adalah Rozaimi lah. Ya. Okay. Alright, so saya cuba start event. Okay, sambil itu sementara nak loading, ada soalan lain boleh tanya lah. Okay, bila kita access Webex, first dia akan bagi dua option pada kita, sama ada nak guna web base atau nak guna apps. Ini adalah apps lah. Kalau nak guna apps, kita kena download dulu apps, ataupun nak guna web base, kita just ignore it and then kita go use web base. Saya selalu guna apps lebih mudah. Okay, so saya start meeting. Okay, bila saya start meeting, this is my room. Sorry Doktor, kita tak nampak apa yang Doktor share tu. Okay. Okay, belum nampak lagi. Sekejap Masih belum nampak kan? Starting to share content. Sekejap, mungkin tengah loading. Ya. Ya, belum nampak. Peserta pun ada komen belum nampak. Sekejap.
Sambil tu ada soalan, Min macam mana tadi? Ada soalan tolong. Okey. Soalan dia, okey. Boleh tak semasa meeting, Syarah detect pelajar-pelajar yang meninggalkan meeting tersebut? Okay, right. Selalu just tipulah kalau saya kata kita boleh Cuma kita boleh identify, saya hanging ke? Dr. Nizam? Ya, tak nampak lagi, belum nampak. Saya rasa macam saya hang ke? Okey. Okey, tapi tak apa. Okey, selalunya kita tak boleh tahu. Cuma kita boleh tahu apabila kita buat spontaneous quizzes melalui polling. So, bila student respon kepada polling kita tu, maksudnya dia ready lah. Dia respon, maksud dia ada lah. Kalau dia tak respon, maksud dia tak ada. Dan mungkin juga doktor, mungkin sebab dalam Webex ni dia ada fungsi reporting kan, attendance reporting. Ya, ada. Mungkin kita boleh tengok daripada reporting selepas meeting tersebut kan. Ya, betul. Dia hanya ada in and out saja. So selalunya this ethics lah. Bila dia join meeting, lepas join meeting dia pergi kedai. Habis balik kedai, so dia meeting dah habis. So dia consider still join meeting. Betul tak? Ya. Ada soalan lain? Saya hang lah. Sekejap Baik, sementara kita menunggu, kita punya sesi ini direkodkan lah seperti yang tadi Dr. Ana beritahu. Dalam Webex ni kita ada function untuk kita rakam sesi-sesi kita. Jadi sesi kita ini juga akan direkodkan. Saya pasti sebabnya demonstrasi yang dibuat oleh Dr. Anwar ni memang kita tidak boleh applykan pada masa sekarang kerana kita sedang menggunakan aplikasi Webex kita ni. Jadi boleh dijadi recording ini akan boleh dijadikan rujukan lah untuk para peserta di masa akan datang. Jadi boleh saja ke laman web kita, laman web rasmi untuk webinar, iaitu celt.edu.my/webinar. Nanti kita akan letakkan di dalam chat supaya peserta boleh klik sajalah, klik saja ataupun boleh copy di dalam device masing-masing lah. Okey. Oh, nota kehadiran. Okey, ada soalan mengenai nota kehadiran jadi nota kehadiran kita telah decide kita akan seperti yang tadi Dr. Anwar ada sebut, kita boleh detect kehadiran dan juga attention setiap peserta ni. Jadi dari segi nota kehadiran ni, kita telah tetapkan dua kriteria bagi supaya peserta boleh mendapatkan nota kehadiran daripada kita. Untuk melayakkan peserta untuk mendapatkan nota kehadiran daripada kita, yang pertamanya dia perlulah log in sekurang-kurangnya 50 minit daripada sesi ini mana kalau sesi sejam, 50 minit perlu log in tidak keluar dan tidak meninggalkan sesi dalam masa tersebut 50 minit. Dan yang kedua, kriteria yang keduanya kita akan lihat dari segi attention to duration terhadap attendance tersebut lah. Bermakna kalau daripada 50 minit kehadiran tersebut, berapakah percentage ataupun peratusan peserta-peserta tersebut memberi tumpuan di dalam sesi webinar tersebut. Dr. Rizal, boleh bagi authorize untuk saya share application tak? Okey, sebentar Doktor boleh tolong upload satu file? Saya nak upload tak lepas. Saya perlukan share application. Okey, sebentar. Okey. Ada tak? Boleh? Belum. Saya rasa belum. Cuba uncheck and then check balik. Saya hanya boleh share whiteboard dengan file saja. Share file, Doktor. Share satu file dan kita akan proceed. Okey. Okey. Right, ni file yang saya share, betul tak? Okey, betul. Saya nak
Okey, baru dapat. Okey. Yep. Okey. Jadi berbalik pada cerita nota kehadiran tadi ya. Jadi kita akan memastikan peserta memenuhi kedua-dua kriteria tersebut, dan sekiranya peserta mana-mana peserta yang telah memenuhi kedua-dua kriteria, kita akan hantarkan email nota kehadiran secara email. Seperti yang telah tuan-tuan dan puan-puan register ataupun daftar semasa memasuki satu-satu sesi tersebutlah. Barang pertanyaan mengenai sijil, nota kehadiran dan sebagainya boleh diajukan kepada webinar@celt.edu.my. Saya rasa application handshake kena block. Kena block ya? Sekejap. Okey, sementara tu ya kita boleh Doktor teruskan, cuba untuk troubleshoot. Soalan daripada Raja Nur Hafizah macam mana nak dapatkan akaun yang valid untuk Webex ini? Sebenarnya seperti yang Dr. Anwar tadi ada beritahu, akaun Webex ini ada disediakan oleh pasukan petugas ICT di JPPKK, di mana dia boleh digunakan untuk staf-staf di Politeknik dan Kolej Komuniti lah, yang mana yang berminat boleh cuba hubungi pasukan petugas ICT JPPKK. Namun jumlah dia tu agak terhad, kita tak boleh mungkin mereka tak boleh nak beri untuk semua, tetapi boleh cuba untuk tanya sama ada anda boleh untuk dapatkan satu akaun daripada JPPKK lah. Encik Muhammad Suhaidi, kenapa duration 0 hour? Duration 0 hour. Saya tak faham soalan Encik Suhaidi. Boleh tolong elaborate sikit soalan tu? Sekejap aja, Dr. Nizam. Tak apa, take your time. Biasalah technical issues akan sentiasa berlaku kadang-kadang macam ni. Sementara tu tak apa, kita boleh cuba tengok soalan-soalan yang dikemukakan. Tadi saya dengar Dr. Anwar mention mengenai Webex. If pensyarah tu instructor NetaCat. Ya. Actually itu promotion untuk NetaCat, tapi saya rasa siapa-siapa pun boleh mohon akaun tersebut. Actually dia memang buka untuk news untuk NetaCat instructor, tapi saya rasa siapa-siapa pun boleh mohon sebenarnya. Okey, Puan Raja Nur Hafizah, siapa boleh contact untuk akaun Webex boleh kontak pasukan petugas ICT JPPKK. Aku tak tahu siapa. Puan ID tak salah. So Puan Raja, kita boleh kontak Puan Aidil Suraya Puan Aidil Suraya di pasukan petugas ICT JPPKK. Saya masih tak share.
Okey, daripada Encik Syukri, Encik Muhammad Syukri Abdul Rahman. Untuk fungsi lain boleh pakai ID yang sama dengan JPPKK dah bagi, ya. So bergantung pada package yang JPPKK berilah, ya, Dr. Anwar. Ya, betul. Saya masih gagal untuk share Webex saya lah. Sekejap saya try sekali lagi. Okey. Kita take over ya. Ya, baik, sementara tu saya akan buat promosi sedikitlah tentang sesi-sesi webinar kita yang akan datang. Ya, akan datang. Yang pertama, pada esok hari 12 bulan Jun 2020, kita akan ada sesi pertama pada jam 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Sesi yang bertajuk Learning Theory Behind COVID-19 PDP, yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Razali bin Hassan daripada Universiti Tun Hussein Malaysia. Sesi ini akan moderatornya adalah Dr. Zainal Azhar bin Zainal Abidin. Dan sesi yang kedua adalah akan berlangsung pada jam 11.30 sehingga 12.30, yang bertajuk Memahami Digital Body Language Ketika PDP. Yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Zarif bin Zulkafli, seorang body language coach di Body Language Academy. Oh, interesting ya, macam mana nak memahami body language seseorang ketika PDP online. Sesi ini akan moderator bagi sesi ini adalah juga Dr. Zainal Azhar bin Zainal Abidin. Dan sesi ketiga yang akan berlangsung pada jam 3 petang sehingga jam 4 petang akan disampaikan oleh Profesor Madya Azma Putra daripada Universiti Teknikal Melaka, UTM, yang bertajuk Creating Engaging Content Using iPad. Sesi ini akan moderator bagi sesi ini adalah saya sendiri, ya, pada jam 3 petang esok. Okay, nak share tu. Okay. Sementara tu juga kita nak tunjuk contoh seperti yang Dr. Anwar tadi dia ada beritahu tentang fungsi reporting di dalam Webex. Jadi saya sini mengambil kesempatan untuk memberi sedikit perkongsian tentang ciri-ciri reporting yang ada di dalam aplikasi Webex inilah, ya. Jadi kebiasaannya reporting ini akan dikeluarkan lebih kurang 2 jam 2 atau 3 jam selepas sesi berlangsung, sesi tamat, ya. Jadi seusai sahaja sesi tersebut, habis saja sesi tersebut, Webex akan keluarkan satu preliminary report, raw data. Kemudian selepas beberapa jam kita tunggu, Webex akan keluarkan generate satu final report yang lebih telah difilter lah, maknanya yang lebih sahih reportnya. Jadi di dalam report tersebut, ini adalah contoh yang terdapat di dalam report tersebut, ya. Walaupun yang ini adalah report untuk Webex team, Webex event,
namun dia sedikit sebanyak tidak agak sama dengan apa yang akan dipaparkan dalam Webex meeting lah. Dr. Nizam, tak boleh, saya masih lagi tak boleh share. Masih lagi tak boleh share. Sekejap, saya share slide should be okay. Nanti kita try bagi. Okay, tolong. Okay, right, saya dapat. Kalau tak boleh, saya tak boleh buat demo lah. Saya hanya go for lecture je lah. So, nampak slide sekarang kan? Nampak slide dia. Okay. Browser nampak kan? Browser nampak, ya. Okay. Okay, dapat kan? Ya, dapat. Okay, alright. So, saya sambung kan? Okay, teruskan, Doktor. Silakan. Sorry for hiccup. Okay. Right. Okay. So sekarang ni saya berada. Okay, boleh dengar? Dr. Nizam? Boleh, Doktor. Okay, teruskan, Doktor. Teruskan. Okay. Right. This is the first time apabila kita masuk dalam suara ya berulang-ulang Hello? Dr. Nizam? Okay, Doktor. Kita okay. Di pihak kami okay. Suara jelas. Saya tak jelas. Okay. Okay, ini adalah fungsi apabila kita masuk dalam Webex meeting. Okay, ini ikon untuk mikrofon. Kita boleh mute or unmute. Dan ini webcam. Kita boleh macam biasalah mute atau kita off. Okay, apabila students kita dia ada masalah bandwidth, so kita encourage students untuk off. Okay, dan ini adalah share content. Kita boleh share apa-apalah. Okay, sekejap. Contohnya saya nak share. Okay, apabila kita okay, contohnya kita nak mengajar network, kita boleh share packet tracer application. Hello? Hello? Ya, Doktor. Teruskan. Saya tak jelas lah. Oh, kami dengar Doktor jelas, Doktor. Ya, saya pun tak jelas. Macam berulang-ulang suara. Okey, saya teruskan lah. Okey, kita boleh share content bergantung pada application apa yang kita nak share. Contohnya kita ada mengajar network, kita ada application packet tracer. So kita boleh sharekan dan demo packet tracer tu melalui interface yang ada dalam Webex meeting. Okey, ini adalah fungsi bagi record button. Sebelum kita mula kuliah, kita boleh do record, and then bila kita habis record, kita boleh share dengan student untuk tujuan asynchronous learning. Dan ini adalah participant. Okey, di sini yang join baru seorang. Okey, so features yang ada dekat sini, kalau saya boleh demo sedikit. Okey, saya boleh assign Encik Lufti ni sebagai role kepada host ataupun role sebagai presenter. Ataupun Cik Lufti ni seorang pelajar nakal, saya boleh move dia ke lobby. So bila move ke lobby, dia dah tak boleh access dalam classroom kita. So dia hanya duduk di lobby sajalah.
So kalau dia masuk, dia akan buat bising, interrupt kawan-kawan dan sebagainya. So saya boleh letak dia dekat lobby lah. Okay. Alright, selain daripada itu, di sini ada fungsi log meeting. Tujuan log meeting ialah apabila pelajar, contohnya dalam kelas kita ada 30 orang, 20 orang datang awal, lagi 10 orang datang lewat. So kita nak denda dia daripada join meeting kelas kita, so saya lock meeting room tersebut. Bila lock meeting room, semua orang tak boleh join lagi. Okay, itu fungsi meeting room. So saya unlock balik lah. Bila unlock, students boleh masuk balik. Okay, so selain daripada itu, dari segi teknikalnya, kita boleh check sama ada network kita okay atau tak. Kita just klik and then kita boleh identify lah. Okay, di sini kita dapat tahu bahawa audio saya tak okay, video saya tak okay, and then share content saya tak okay. That's why saya nak tunjuk demo packet tracer tadi tak dapat. Mungkin ada redundant Windows untuk WebEx lah. Right. Okay, next. Saya boleh juga control sesi ni kepada breakout session. Okay, saya akan cuba demo dalam WebEx training sekejap lagi. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, belum ada. Boleh teruskan, Doktor. Okay, okay. Kalau boleh saya stop dulu sesi ni. Saya end meeting. Okay. Okay, Doktor, ada satu soalan menarik ini soalan ni. Okay. Macam mana WebEx ini kita nak gunakan source lain daripada webcam? Contoh nak gunakan source daripada DSLR ataupun daripada Handycam. Nak guna source daripada? Selain daripada webcam yang built-in webcam daripada laptop, contoh DSLR ataupun camcorder. Okay. Setting untuk webcam ke? Ya. Setting webcam. Setting untuk tidak menggunakan webcam, mana menggunakan external source seperti kamera. Saya tak sure sebab saya pernah cuba. Selalunya saya guna webcam je. So saya rasa boleh try lah. Saya rasa configuring dia sama saja kan. Dia guna as a external camcorder saja. If I not mistaken lah. Ya, sebenarnya boleh lah. Boleh. Di sini pun menggunakan daripada camcorder. Ya. Dia detect sebagai external device. Ya, betul. Okay. So saya next demo. Maaf lah ada gangguan lah. Banyak gangguan pula hari ni Betul Rizal? Tak apa kata, biasalah hari ni dah petang-petang. Saya try the best sebab kita selalunya, tapi saya backup jugalah. Kalau let's say saya hiccup, inilah slide yang first kita join meeting dan sebagainya. Dan kita masuk dalam tu. Tapi ini saya sempat demo tadi. Okay, cuma yang features dalam room saja tak sempat saya nak go detail. So say sorry to everyone lah. Alright, next is WebEx training. Untuk WebEx training, capacity dia adalah 1000 user. And then the features yang ada dalam WebEx training ni compared to WebEx meeting adalah kita boleh conduct training ataupun official classroom for the training purposes, dan juga kita boleh buat document sharing. Okay. So WebEx training juga dia ada satu features untuk kita host di exam, dan pada masa yang sama kita boleh proctor exam tersebut. Dan seperti mana application lain, dia juga ada features bagi whiteboarding. Okay, saya cuba demo for WebEx training. Hopefully everything goes well lah. Okay, now saya share saya punya browser saya. Saya go for WebEx training, ada kat bawah ni. Okay, so di sini kita akan nampak beberapa perkara asas yang perlu kita tahu apabila sebelum kita create session. Yang pertama, ini ada more on reference ataupun untuk for the first time user, kita boleh baca dan apa yang explanation ada dalam ni, tapi taklah detail sangat. Ini let's say for attend the session,
bila kita seperti mana Webex event, bila nak join session, kita akan letakkan session number, terus kita boleh attend the session. Cuma untuk yang sebagai host, kita boleh schedule for training, okay? Seperti mana yang kita buat dalam Webex meeting. Okay, saya tunjuk contoh sekejap. Ini adalah antara form detail yang kita kena isi lah untuk kita start out for the session for training. Okay? Dan instant session pula adalah untuk contohnya students datang, dia request nak ambil exam online sekejap lagi. So kita create satu instant session pada dia sebab kita dah portal exam. Okay, the third one is hands-on lab. Saya ada gangguan sebelah sana kan? Oh ya, mungkin saya kena mute, tak apa. Okay, so the third one is a hands-on lab. Hands-on lab ni, okay, saya selalu guna yang ini apabila saya mengajar students. Sempatlah semasa pandemik tu kita ada lagi remain dalam 5 hingga 6 minggu kuliah. So, saya mengajar student untuk buat test online daripada laptop masing-masing. So, apa yang saya buat adalah saya akan lihat hasil kerja diorang secara remote. So, saya akan menggunakan feature hands-on lab ni. And first kita just set demand, kita reserve dulu computer pool kita. Dan kita boleh buat sama ada on demand ataupun in session use. In session use ni maksudnya kita akan buat dalam real time lah. Ya, saya pernah buat untuk real time. Dan untuk hands on lab ni kita perlukan face to face training sebab dia akan banyak technical punya error dan sebagainya. Okay, right. Ini quite interesting juga hands on lab ni. Contohnya for those yang mengajar programming, programming. Let's say students dia ada errors pasal dia compile everything. So dia boleh access ke dalam PC student dia untuk dapatkan, untuk identify apakah type of error tersebut. So secara remote. Okay. So Webex dia provide features tersebut. Alright. Yang ini hopefully saya sempat. Okay, ini adalah test library. Okay, untuk account saya dah banyak buat test. Saya ada 3 test yang saya dah deliver. So saya akan demokan macam mana kita nak create test. The first step yang kita buat adalah kita create new test and then kita namakan test kita tajuk apa. Contohnya saya define sebagai quiz 1. Okay, masa menjawab 20 minit. Okay, so saya limitkan skor dia 100 dan saya nak guna grade yang sedia ada pun boleh ataupun saya nak ignore pun boleh. Specify grade A, contohnya student kita akan dapat 90, dia akan dapat A. Ataupun kita boleh modify lah, kita punya grading kita 80, so we can put 80 to 100 untuk dapat A. Okay, so kita boleh save. Kita boleh assign lah ikut grade yang kita guna pakai di Politeknik. Okay, untuk soalan, kita boleh distribute sama ada dalam single page ataupun one question per page ataupun one question in one page. It's up to us. Okay, kita insert question. Right, kita boleh pilih format apa yang, ini adalah format yang ada. Kalau multiple choice, multiple answer dan multiple single answer, kita boleh dapat auto grading, kita boleh buat auto grading. Kalau essay dan sebagainya, kita sendiri kena marking lah, tapi berdasarkan panduan atau rubriks yang kita buat. Okay, kalau nak sedang, kita fill up by buat soalan objektif, single answer, so kita boleh dapat auto grading. Okay, kita boleh buat soalan dan kita save, dan bila save, dia akan jadi macam ni lah ya. Okay, dia akan jadi macam ni. Right. So, sekarang saya nak tunjuk macam mana. Okay, assume that kita dah pun buat satu exam, soalan exam untuk student. Now kita nak portalkan exam tersebut. So, cara kita portalkan exam tersebut, kita pergi balik schedule training. Okay, saya demo sekejap ya. Saya nak buat quiz CCNA version 7. And then, okay. Password 1345. Okay, saya nak buat lagi. Okay, saya ignore it. Okay, saya ignore. Okay, saya jump kepada setting soalan. Okay. Okay, saya just schedulekan soalan. Soalan mana saya nak. Go to One by Webex. Okay, add test. Okay. Alright, saya nak create new test ataupun saya nak copy from existing test. So, saya boleh copy daripada existing test. So maksudnya soalan yang saya bangunkan, saya boleh guna untuk 5-6 kelas untuk student saya dalam kelas yang berbeza. So next, saya boleh pilih mana saya nak. Okay, saya boleh pilih ini, masa saya buat training dulu, saya buat
test untuk mendapat feedback audience tu faham atau tak, ataupun saya launching yang ini. Okay. Alright, so saya dah set everything. Okay. Ini soalan dia, soalan bersama jawapan. Okay. Right. Save and then start test with live session. Inilah saya define sebagai saya proctor exam in live mode. Okay. So saya tak nak dia deliver exam anytime, masa setengah jam, 1 jam saya tak nak. So saya nak monitor dia jawab. So time limit saya boleh finalize student, saya letak minit 30 minit dia mesti habis exam. Okay. So scoring and report dia akan send to email dan sebagainya. Okay, allot one test saja. So saya send. Save kan. Okay, bila saya save, okay, ini saya dah done. Okay. Right. So, saya boleh start session now. Bila saya start session, automatically test ni akan running. Okay, dia akan move to tab yang lain lah. Yeah. Okay, dia pergi kepada WebEx training punya interface. Okay. So, tak nampak kita belum habis loading lagi di sini. Okay, ni nampak tak? Belum lagi Dr. Okay, saya tahulah problem kat mana Dr. Nizam. Apabila saya masuk dalam apps, terus dia tak boleh sharing. Ya. Okay. Right. Saya faham. Okay, so ada limitation kat sini lah sebab kalau saya host meeting, saya boleh demo semua lah. Ini kan sebelah sana yang host, so dia ada privilege dekat situ. Screen capture. Cuba data screen capture ke? Okay, saya screen capture kan Okay, saya tunjuk. Tak apa, nanti ada rezeki kita jumpa lah. Kita buat face to face training kan. Sementara tu Dr. ada pertanyaan di peringkat di sini jugalah. Ya. Tentang professional certification untuk WebEx ni ada ke? Tak ada. Ambilkan saya je. Bukan wujud. Tak ada. Ambilkan saya tu Zam. Okay. Bolehlah Dr. sign lah mentauliah. Boleh. Buat saya tauliahkan. Hands-on lab, is it one-to-one? Okay, ada soalan daripada Puan Raja tadi ya. Adakah hands-on lab ini akan berlaku one-to-one access? One-to-one. One-to-one ya. Instructor to one students lah. Okay, one-to-one Puan ya. Sekejap saya. Dia ada instructor. Instructor they see everybody's screen. What's going on? So instructor boleh tengok semua screen untuk setiap orang setiap pelajar. Dia untuk yang on demand ataupun in session, dia hanya reboot ke dalam PC yang dia masuk dan dia boleh tengok itu saja. Yang lain dia tak boleh. Okay lah. Okay lah. Ada features tu lah sebenarnya, ada features tu. Baiklah ya, bagus tu untuk kita boleh prevent cheating dan sebagainya. Ya. Sebab dalam keadaan pandemik ni kan. Ya betul. Kita try the best. Okay, saya screen capture kan. Okay, saya snap hantar kat Dr. Nizam lah. Susah sangat. Okay, Dr. Nizam. Saya hantar personal WhatsApp Doktor, boleh paste dalam whiteboard?
Sekejap. Saya dah lari dah setting ni Dr. Rizam sebenarnya. Ya ke? Semua So, dah lari. apa yang boleh kita bantu? Baguslah Doktor, kita banyak belajar ni hari ni. Tak bagus saya banyak Malam real life. Dr. Rizam. Macam ni. Dr. Rizam, cuba tengok WhatsApp. Saya hantar WhatsApp. Mungkin boleh copy letak dekat screen kot, share dengan audience. Okay, problemnya sekarang Dr. Rizam, yang kita sekarang ni sebab Dr. Rizam host session. So bila host session, dia hanya boleh share browser saja dengan dokumen. Tapi apabila dia jump to the apps, so dia tak boleh share apps tersebut. Itu yang isu yang saya identify lah. Right. Okay, so last session daripada saya. Nampak tak? Nampak ke? Nampak tak nampak saya sebab saya pun yang ni pun tak nampak. Sekejap Doktor, kita cuba sharekan Doktor punya screenshot tadi. Alright, cuba. Nanti boleh saya jawab. Okay, ada satu button saya nak explain tu. Macam mana nak start for exam. Okay. Dapat? Okey, sekejap. Kita tengah tu. Okey. Soalan ada modul disediakan untuk WebEx? Actually modul tak ada. Cuba kita familiarkan. Okey. Jawab soalan dulu modul lengkap tak ada. Cuba kita kena explore lah. Saya pun start using WebEx ni since year 2006 lagi sebenarnya. Sebenarnya saya pun ada buat sedikit homework sikit. Sebenarnya user manual dia tu ada dalam Cisco punya website kan? Ya, betul. Tapi dia terlalu straightforward. Apabila ada masalah kita pun susah juga nak identify sebenarnya. Melalui experience sajalah. Okey, saya explain sikit apa yang ada dekat depan ni. Ini adalah selepas saya launch for exam tadi, dia akan keluar yang ni. Ni pada apps. Ya. Okey, atas ni exam name kan? CCNA yang ada CCNA itulah soalan. Boleh pass annotate kat saya tak? Bentar. Sebenarnya session ni sekejap saya request annotate. Okey. Okey, cuba Doktor. Saya try lah ada lah kotak-kotak ni. Okey. Tak gerak Okay. Ini adalah soalan exam, type of exam yang saya pilih CCNA tadi. Okay. So yang bila kita klik dekat sini, okay, so kita akan start exam dekat sini. Bila kita start exam, dia akan pergi kepada page yang lain. So masa tu kita boleh monitor lah student ambil exam bila, dan siapa yang dah habis, siapa yang dah habis dan sebagainya. Okay. So yang lain-lain ni banyak lagi features yang saya nak explain dekat sini sebenarnya, tapi ada limitation dari segi sharing of apps dan sebagainya. Cuma saya commit untuk everyone, since not fair for everyone join tapi tak boleh tengok sampai habis. Saya boleh adakan satu sesi, saya boleh host lah untuk semua sekali lagi, tapi saya sendiri host lah. Saya host dan saya boleh demo for everyone ada keperluan lah. Silakan Doktor, silakan. Bila ada keperluan, just beritahu sajalah melalui VPID, tapi saya yang host lah, saya create link, so barulah saya boleh demo, sharing apps dan sebagainya. Okay, saya rasa saya ambil masa 5 minit lagi, boleh ya? Boleh Doktor, silakan. Alright. Take your time. Okay. So, this is WebEx training. Okay, saya standby juga tadi in case hang dan sebagainya, tapi ini sajalah. Tapi ini sempat explain. Okay, last but not least is WebEx Teams. WebEx Teams ni actually dia adalah satu platform untuk kita bagi pada student selepas waktu kelas.
Di mana kita selalunya di US atau di Singapura, dia amalkan Webex account dia bagi pada students. So bila bagi pada student boleh menggunakan platform Webex Teams ni untuk dia berbincang tentang homework, tugasan yang perlu dibuat. So dia boleh bincang. Webex Teams ni dia lebih kepada messaging platform lah. Okay. Untuk discussion, breakout session, kita boleh buat file transfer, boleh buat voice dan video. Okay, saya try demo. Hopefully it's work lah ya. Okay, saya demo. Okay, so Dr. Nizam nampak ya kat sini ya. Webex Teams. Okay, this is a Webex team. Okay, sama juga. Account dia single account, boleh guna 3 atau 4 Webex application. Kena ingat yang itu saja. Single account, single sign in. Okay, ambil masa sikit. Ada soalan boleh tanya lah. Dr. Nizam, saya rasa kat sini ada masalah internet juga ni saya rasa. That's why loading lama sikit kan. Okay, mungkin okay, Tak apalah. sementara mungkin satu soalan doktor, satu soalan saya bacakan. Boleh, Okay. boleh. Pelajar kita yang ditempatkan di lobi, adakah pelajar tersebut masih boleh mengikuti sesi PDP semasa berada di lobi? Tak boleh. Dia betul-betul kita asingkan dia sebab dia interrupt clicks dia yang lain dalam kelas. So kita boleh admit dia balik lah. Bila kita klik button admit, dia akan join balik session tersebut. Okay. Okay, so kita just finalize dia lah. And then for the log meeting, log meeting adalah for students yang masuk lambat. Let's say dia datang join session lewat 10 minit, so kita log room tersebut lah. So dia tak boleh join. Okay, right. So ini adalah Webex Teams. Dalam Webex Teams ni dia simple je. Kita createkan, okay. Contohnya dalam domain Politeknik Nilai, saya just random search okay. Dalam random saya ada nama registered user lah, Somchai. So saya boleh klik dia dan saya boleh chat dengan dia. Saya say hi. Sebab dia aktif kemungkinan ni dia ada kot. Saya say hi. Okay. Sebab saya tengok kat sini dia aktif. Dia say hi back lah. Okay. Alright, ini adalah personal communication. Kata kalau kita rasa perlu, student perlu buat Dr. Nizam, dia mute tak sebelah sana? Okay, mute control. Okay. Alright, untuk student, katalah student nak buat discussion. Ini belong to student, so dia sendiri yang akan buat discussion. Okay, dia create satu room kat sini, space untuk dia adalah Matematik 2. Okay, so dia create satu space. Space means that privilege room untuk students lah. Okay, so bila dia add, so dia student, dia boleh add kawan-kawan dia yang ada account di Politeknik Nilai. Contohnya, di sini saya add siapa yang ada? Okay, Somchai ada. Okay, saya add dia. And then saya add siapa lagi? Okay, ni mereka-mereka yang ada account di Politeknik Nilai lah. Okay, so ada 2 orang. So siapa lagi? Saya cuba search by huruf A. Okay, ada. Saya add juga. Atika. Right. So, cukuplah. Ini yang saya ada. So, sekarang saya dah ada 4 orang dalam grup Matematik 2. So, dekat sini, kita boleh bincang apa isu dan sebagainya. Okay. Kita boleh bincang dan rely pada yang aktif lah. Ya. Okay. So, selain daripada itu, kita rasa perlu face to face. So, kita boleh meet by video call. So, keempat-empat orang ni boleh standby untuk video call dan sebagainya. Okay. So, apa lagi features, dan keempat-empat orang ni juga perlu discussion. So, kita boleh assign whiteboard untuk sama-sama discuss.
So actually inilah basic features yang ada dalam WebEx Teams lah, ya. Dan saya rasa dengan ini itu saja setakat hari ini, sebab saya pun dah ambil masa terlalu lama untuk resolve buat technical punya senario tadi. So saya mohon maaf lah atas kekurangan. Walau bagaimanapun saya komit untuk free for everyone. Kalau siapa-siapa nak practice familiar with demo dan sebagainya, saya akan go detail dan saya boleh host satu session lah. Okay, itu saya Dr. Rizal. Okey, terima kasih Dr. Anwar, TS Dr. Anwar. Itu dia tadi persembahan yang telah disampaikan oleh teknologis Dr. Anwar bin Hassan bertajuk Asynchronous and Synchronous Learning using WebEx. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Anwar kerana sudi untuk berkongsi ilmu tentang tata cara menggunakan aplikasi WebEx khususnya untuk kegunaan sesi PDP secara dalam talian kita. Jadi kami menuntut janji nanti menuntut janji doktor untuk teruskan dengan sesi-sesi seterusnya mungkin lebih mendalam dengan secara yang lebih mendalam untuk kita sama-sama boleh dapat manfaat daripada apa yang doktor bentangkan nanti. Dr. Nizam, saya rasa bersalah sebenarnya, that's why saya offer dia lah 21 sampai 26 tu saya free tu. Okey, bolehlah request. Okey. Oh, kalau belum habis kan, lepas tu tak apa. Okey, kita akan cuba. Kita cuba tengok macam mana. 26, okey, kami akan bincang dengan tim. Mungkin kita akan gunakan atau mungkin jemput doktor ke sini untuk sesi hands-on dan live demonstration dan sebagainya. Kita bincang kemudian doktor ya. Okey, boleh. So, kepada peserta semua, terima kasih kerana sanggup menunggu sehinggalah kita dah drag lebih kurang 20 minit daripada masa asal. Segala kekurangan kami minta maaf dan itu semua teknikal dan luar jangkaan kami. Dan juga teruskan bersama kami dalam sesi-sesi akan datang. Jadi sementara itu saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Anwar. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.